Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihil kiram wa ashabihil azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa auladina wa usratina wa ahlina wa qarabatina ajma'in, khususan ila Sayyidi Syekh Haji Muhammad Isa bin Ahmad Al-Ansari, Tuan Guru Haji. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mustaghfirin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna minal muwahhidin waj'alna minal muhtadin waj'alna minal mukhlishin lahuddin waj'alna minal 'arifin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minal muttaqin. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mautis syuhada. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung muka surat 3 Kitab Durrus Samin. Qala musannif wal muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Qala musannif wa hadza awanu syuru'i fil maqsudi musta'inan bi fadlil karimil wahhab. Wa hadza awanu syuru'i fil maqsudi musta'inan bi fadlil karimi bifadlil karimil wahhabi. Dan inilah ketika masuk aku kepada maksud hal keadaannya, yakni ketika musannif ini pengarang kitab ni nak memulakan mengarang ini kitab pada maksud yang sebenarnya itu minta tolong dengan anugerah Tuhan, yakni minta tolong dengan limpah kurnia Allah. Anugerah yakni limpah kurnia Allah yang amat murah,
yakni yang Maha Pemurah lagi amat memberi kurnianya kepada segala hamba-Nya. Amin. Baik, inilah adab kita nak buat apa pun, hendaklah minta tolong dengan Allah. Minta tolong dengan Allah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadat, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Baik, habis. Muqaddimatun. Qala al-allamah Qala al-allamah, ataupun kita baca wasal, qala al-allamah Al-Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi. Ini suatu mukaddimah. Ni mana mukaddimah? Satu mukaddimah ni maknanya pendahuluan. Ini suatu mukaddimah, ni suatu pendahuluan. Titik. Telah berkata al-lama, yakni orang yang tersangat alim. Al-lama, orang yang tersangat alim. Kadang-kadang dia tulis al-alim, al-allama, orang alim yang tersangat alim. Itu makna kata al-alim, al-allama. Siapa dia? Syekh Ahmad bin Muhammad As-Suhaimi pada syarah Hudhudi. Hudhudi ni tentu kitab tauhid. Ada setengah orang baca Hudhuda. Ya, ada yang baca Hudhuda, ada baca Hudhudi. Baik. Jadi satu kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kitab Hudhudi atau Hudhuda. Wala budda liman aradal khawda, wala budda liman aradal khawda fi ilmin ala wajhil akmal, ala wajhil akmali an ya'rifa al-mabadiyal asyarata, an ya'rifa al-mabadiyal asyarata. Baik, kata dia, dan tak dapat tiada bagi orang yang berkehendak masuk bicara ilmu atas jalan yang sempurna, bahawa diketahui dahulu akan mabadi yang 10 ini. Apa dia mabadi? Mabadi ni makna permulaan bicara ilmu. Permulaan bicara ilmu ni ada 10, dia kata. Mana kata siapa-siapa nak belajar ilmu ni ataupun ilmu apa pun, dia kena faham dulu mabadi dia. Ya. Bahawa ni adalah kita hurai dalam kitab tasawuf. Kitab tasawuf tu pun ada 10 juga mabadi dia. Baik, apa dia yang 10? Yang pertama, hadduhu wa mawdu'uhu wa wadi'uhu wa ismuhu wa ghayatuhu wa hukmuhu wa maqsuduhu wa istimdaduhu ataupun wastimdaduhu. Baca wastimdaduhu pun boleh juga, ataupun wa istimdaduhu, wa faidatuhu wa nisbatuhu. Baik, hadduhu wa mawdu'uhu wa wadi'uhu wa ismuhu wa ghayatuhu wa hukmuhu wa maqsuduhu
wastimdaduhu wa fa'idatuhu wa nisbatuhu. 10 ni biasanya kena hafal lah. Alim nak ngaji kena hafal 10 mabadi ni. Apa dia? Iaitu 10 tadi. Yang pertamanya tandanya hadduhu, yakni sempadan ilmu ini. Tandanya ataupun sempadan ilmu ini. Tu hadduhu, tandanya dia tulis sempadan ilmu ini. Wa mawdu'uhu, yakni tempat hantarannya. Tempat hantarnya dia tulis tu. Tempat hantarannya. Hantar kat siapa? Wa wadi'uhu, yakni dan yang menghantarkan dia. Wa wadi'uhu, yakni dan yang menghantarkan dia, yakni yang mempelopori akan dia. Siapa yang mempelopori ilmu ini? Dan namanya, ni nama ilmu ini. Ilmu tauhid ni banyak nama. Ada ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu sifat 20, ilmu ma'rifatullah, ilmu kalam, ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah, ilmu sifat 20. Jadi ada banyak nama. Di antaranya ilmu usuluddin. Wa ghayatuhu, yakni dan kesudahannya, dan hukmuhu, yakni hukumnya, wa maqsuduhu, dan maksudnya, dan wastimdaduhu, yakni tempat ambilannya, wa fa'idatuhu, dan ni manfaatnya, yakni manfaatnya, dan nisbatuhu, dan nisbahnya. Apa maksud nisbahnya? Ilmu ni nisbah pada ilmu apa? Iaitu ilmu agama. Bahkan ilmu agama yang paling wajib dipelajari sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Inilah yang dinamakan mabadi yang 10 perkara itu. Cuba kira betul lah. Hadduhu wa mawdu'uhu wa wadi'uhu wa ismuhu wa ghayatuhu wa hukmuhu wa maqsuduhu wa istimdaduhu wa fa'idatuhu wa nisbatuhu. Sampai mengaji sampai apa 10 perkara ni. Itu nama dia mabadi ilmu. Oh ni kita baca kitab tasawuf, mabadi ilmu tasawuf pun 10. Ya. Baik, habis. Maka had ilmu usuluddin ini, yang maksud kita kepadanya al-ilmu bil aqaidid diniyatin nasyiyati anil adillatil yakiniyati. Al-ilmu bil aqaidid diniyati an-nasyiyati anil adillatil yakiniyati. Dan iaitu ilmu dengan beberapa aqaid. Dia nak cerita apa dia hadduhu tu. Ya, maka had ilmu usuluddin ni dia kata iaitu yang terkandung dalam pengertian Arab tu, maksudnya apa dia? Iaitu ilmu dengan beberapa aqaid, yakni beberapa kesimpulan yang bangsa agama yang terbit daripada beberapa dalil yang yakin. Jadi ilmu, satu jenis ilmu yang dibuatkan sebagai kesimpulan iman, yang diambil daripada dalil-dalil agama yang diyakini. Dan mawdu'nya, yakni mawdu'uhu,
Dan maudhu'nya yang dihantarkannya, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan zat segala anbiya-Nya. Yang kita bicarakan itu zat Allah dan zat segala rasulnya, daripada sekira-kira yang kita bicarakan daripada barang yang wajib baginya dan yang mustahil dan yang harus. Baik, ilmu tauhid ni bukan belajar apa itu zat Allah. Dalam ilmu tauhid dia tak bercara apa itu zat Allah. Kita tak boleh tahu zat Allah. Hakikat zat Allah kita tak tahu. Kita wajib percaya zat Allah Ta'ala itu tidak bertepi. Wajib kita tahu zat Allah Ta'ala itu tidak bersempadan, tidak berbahagian, iaitu tidak ada depan, tidak ada belakang, tidak ada kiri, kanan, atas, bawah, tak ada. Tidak berjihah, tidak berpihak, tidak bertepi. Jadi yang kita belajar ni apa? Yang kita belajar ni sifat-sifat yang ada pada zat Allah. Sebab nak kenal sesuatu itu dikenal dengan sifatnya. Nak kenal seseorang tu dikenal dengan sifatnya. Macam kita kata kacau. Apa sifat kacau? Kita cawan. Bulat tu sifat. Putih tu sifat. Keras tu sifat. Tinggi dia 2 inci tu sifat. Tu nak mana sifat? Apa dia zat? Zat mana zat? Zat tu dapat dipaham saja. Yang kita tengok tu semua sifat. Putih sifat. Keras sifat. Bulat sifat. Ada tempat pemegang sifat. Mana zat dia? Mana diri dia? Dia kenal diri itu dengan dipandang sifat-sifatnya. Ini kita pandang sifat dia. Oh, ini nama dia cawan. Siapa panggil ni teko memang bodoh. Ini cawan. Teko ke cawan? Jadi kita lihat pada sifat, kita kenal ni cawan. Begitulah kita dalam ilmu tauhid, kita belajar sifat-sifat Allah Ta'ala. Sifat yang wajib ada pada zat Allah. Maka daripada sifat-sifat itulah kita mengenal Allah. Iaitu kita mengenal dengan ilmu yakin, dengan ilmu yang dipelajari. Tapi dengan ilmu saja tidak memadai, tidak mencukupi. Mestilah mengenal Allah tu dengan rasaan di mata hati pula, dengan zauq, dengan zauq. Sekurang-kurangnya dengan zauq, kata ulama, ataupun kurang lagi dengan idrak. Jangan semata-mata ilmu tapi idrak pun tak ada, maka itu jadi lemah sungguh lah iman. Jadi kita ni duduk idrak pun tak ada lagi, apatah lagi zauq, takwa jauh sekali lah kita. Baik. Dan maudhu'nya, yakni yang dihantarkannya itu zat Allah dan zat segala anbiya. Yang kita bicarakan itu zat Allah dan zat Rasulnya, daripada sekira-kira yang kita bicarakan daripada barang yang wajib baginya dan yang mustahil dan yang harus. Baik, habis kat tu. Dan wadihnya, ada soalan tu lah. Lain tak ada? Lain tak ada? Nak tanya soalan tak boleh.
Tanya kawan sebelah. Nanti suruh dia jawab. Baik. Jadi kita belajar ilmu tauhid ni, kita kena tahu kat mana kita nak hantar dia. Bukanlah hantar kertas jawapan ke meja guru, lepas tu dia raih dapat 90/100 lolos bukan hantar lagu tu. Maksud kata hantar ni ialah gini, kita belajar ilmu tauhid ya, menurut sehingga had dia, iaitu belajar ilmu tadi sehingga kita faham 68 aqaidul iman. Itu kata hadduhu. Kita belajar sampai kita faham dengan ilmu yakin akan 68 aqaidul iman. Bukan ngaji saja, kena faham, kemudian kita hafaz, kemudian kita buat sebagai ingatan di mata hati. Jangan lupa-lupa 68 aqaidul iman tu, jangan lupa-lupa. Itu kata had tu. Ya. Baik, dah kita belajar, kita pun hafal, kita pun ingat, tak lupa-lupa. Ya, maka yang keduanya maudhu'uhu. Apa dia? Hendaklah kita lahirkan kesedaran di dalam hati akan bahwasanya kita ini hidup bertuhankan Allah. Wajib kita faham, wajib kita rasa hidupku ini bertuhankan Allah. Jadi mana kata maudhu'uhu itu ialah kesedaran. Kesedaran. Ilmu ni bicara ni tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul. Kemudian bukannya terhenti di atas mengetahui sifat Allah dan sifat Rasul, tetapi melahirkan kesedaran di dalam hati bahwasanya hidup itu adalah hidup bertuhankan Allah. Macam mana nak rasa dia? Baik. Rasa ni sebenarnya tak boleh belajar. Rasa ni ialah man lam yazuk faqad lam yada. Siapa tak dapat tak tahu. Maka bolehlah kita sebut sebagai ungkapan rasa itu ialah tidak lupa kepada Allah. Tidak lupa memandang anugerahnya. Itu darjah orang yang rendah, orang awam yang naik darjah soleh. Yang kedua, tidak lupa kepada perbuatannya. Itu orang dapat tauhidul af'al. Yang ketiga, tidak lupa kepada nama-namanya. Itu namanya tauhidul, orang yang sampai darjah tauhidul asma. Yang ketiga, orang yang tidak lupa kepada sifat-sifat Allah, iaitu orang sampai darjah tauhidus sifat. Yang keempat, yang seterusnya, tidak lupa kepada zat Allah, itu tauhid zat. Jadi orang yang tidak lupa pada Allah tu ada 5 jenis. Ada 5 jenis ya. Yang pertama memandang limpah kurnia Allah, zalika fadlun min Allah. Yang kedua memandang af'alullah, iaitu memandang perbuatan Allah, yang dikatakan tauhidul af'al. Yang kedua memandang asma Allah, dinamakan tauhidul asma. Yang ketiga memandang sifat Allah, dinamakan tauhidul sifat. Yang keempat memandang zat Allah, yang dinamakan tauhid zat. Maka darjah-darjah muwahhid ini, darjah-darjah ma'rifah ini, darjah-darjah orang yang kenal Allah Ta'ala ini, bukan diperolehi semata-mata dengan menuntut ilmu. Tu faham? Ya, bukan diperolehi dengan semata-mata menuntut ilmu, tetapi diperolehinya dengan
setelah kita belajar, wajiblah kita bertaubat daripada segala dosa dan maksiat dan kemungkaran, kezaliman, kefasikan, kesyirikan dan kemunafikan. Apa yang Tuhan kata tu seteru, maka hendaklah kamu tinggalkan, sehingga kamu dapat tinggalkan semuanya. Tu namanya orang bertaubat. Kalau hari ni taubat, besok buat, hari ni taubat, besok buat, hari ni taubat, besok buat, itu tak nama lagi orang yang bertaubat. Itu orang yang di dalam training bertaubat. Maka teruskan, tak apalah, walaupun hari ni buat, hari ni taubat, besok buat, teruskan. Mudah-mudahan kita mati sebelum kita terbuat dosa. Mudah-mudahan mati sebagai orang yang bertaubat dari dosa. Setelah kita ada ilmu dan kita duduk di darjah taib, orang yang bertaubat dari dosa-dosa, sama ada dosa zahir ataupun dosa batin. Dosa zahir apa dia? Tangan, penglihatan, perbuatan, perkataan dan hati. Dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa hati. Sampailah kita boleh tinggal dosa itu, tinggal lagi satu, kita duduk dalam kelalaian. Sebelum tu ada keinginan buat dosa. Tiga-tiga ni kena taubat. Dosa, keinginan buat dosa dan kelalaian. Hilang kelalaian ni lah, dia akan dapat satu darjah namanya idrak. Idrak di mata hati. Hilang kelalaian ni boleh dapat idrak. Idrak ni apa dia? Idrak ni lah ketimbulan di mata hati satu perasaan sentiasa takut dan harap kepada rahmat Allah, takut azab Allah, harap rahmat Allah dan kasih beribadah pada Allah. Itu namanya idrak. Lagi tak dapat yang ni, maknanya belum lagi kita ni orang yang sebenar mentauhidkan Allah. Jauh lagi lah kita, jauh. Itu baru permulaan takwa Allah. Belum lagi naik sifat-sifat yang lain seperti zuhud dan sebagainya, yang lebih suka kalau tidak dengan hidayah tauhid dan bidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi faham betul, tauhid bukan ilmu yang dihafaz. Tauhid ialah kesedaran hidup bertuhan. Kesedaran apa? Sama ada kesedaran memandang segala yang ada, segala yang terbit, segala yang timbul, segala yang terjadi, semuanya limpah kurnia Allah. Baik jahat pun semua limpah kurnia Allah, hakikatnya. Baik. Kemudian mandang af'alullah, asma Allah, sifat Allah dan zat Allah. Inilah namanya orang yang ingat Tuhan. Bawa nama idrak di mata hati. Lepas tu zauq. Zauq ni apa dia? Orang jadi asyik dengan Allah, yang nak masuk peringkat mabuk. Kemudian barulah fana, terusnya majzub. Jadi nak jadi orang yang mentauhidkan Allah tadi, daripada alim kepada taib kepada idrak, mudrikun, kepada mudrik, kepada zauq, kepada fana, kepada baqa' billah. Barulah sampai sungguh kepada orang yang benar-benar mentauhidkan Allah, darjah kamalul yakin, yakin yang sempurna. Baik, ni kita jalan dia faham. Jangan dia sangka tauhid itu hanya belajar, hafal, ingat. Bagi ujian boleh jawab, lulus 99%. Itu bawa ilmu. Ilmu ni orang kafir pun boleh hafaz.
Ya, orang kafir pun boleh hafaz. Ada orang hafaz ilmu tauhid, ambil SPM, ya, dapat A. Tapi namanya Kumari, anak perempuan Mutusami. Ya, yang anak Kamarudin, Kamariah binti Kamarudin tadi dapat Z. Pasal apa? Ngaji tidur. Hindu pula dah boleh. Sebab apa? Ilmu ni boleh masuk kat mana-mana sahaja. Bukan kata orang Islam saja boleh ngaji tauhid, orang kafir pun boleh ngaji tauhid. Bahkan kadang-kadang orang kafir lebih hebat ilmunya daripada orang Islam, seperti mana orientalis. Mereka lebih hebat daripada orang Islam, orientalis ni. Tapi adakah mereka Islam, mereka mukmin? Lah, dia alim tetapi tak menjalani jalan untuk ma'rifatullah. Akhirnya dia jadi kafir sampai mati. Sebab tu kita belajar jangan semata-mata sampai ilmu tapi tidak berjalan kepada ma'rifatullah. Sehari silap ilmu dia jadi macam orientalis. Kalau tak kafir pun sekurang-kurangnya dosa masih terjatuh ke lembah dosa yang berpanjangan, tidak ada jalan keluar daripada lembah itu. Takut mati fasik kerana mati dalam tak ingat Tuhan, apatah lagi mati tengah-tengah buat dosa, wal iyadu billah min zalik. Ya. Jadi itulah bila kita mengaji tauhid, sambil-sambil mengaji, sambil-sambil nak faham tu, kita terjun ke bidang sufi. Baik. Kalau ini selalu kita sebut sebagai mengulang-ulang. Mudah-mudahan kita tidak lupa apa matlamat kita belajar ilmu tauhid. Supaya kita tak lupa apa matlamat kita belajar ilmu akidah. Ya. Sebab tu dalam kitab-kitab tauhid dia pesan apa dia? Maka ulang-ulangi mempelajari ilmu tauhid supaya jadi mulahazah dengan darah daging, yang ini jadi sebati dengan darah daging. Baik. Kita berhenti sekat tu dulu. Kemudian katanya dan wadiknya, yakni yang pertama-tama orang yang menghantarkan dia, iaitu Abul Hasan Al-Ash'ari. Baik, kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung minggu yang akan datang. Tanda di situ dan wadiknya, yakni orang yang menghantar akan dia. Ila akhirih wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa limashayikhina وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا
كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.